Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Bersyati Kuasa Masjid Al-Aziz, Masjid Al-Aziz Kaya Kayang Pulih, tuan-tuan puan-puan Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan dan juga kesempatan pada malam ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat maghrib berjemaah dan kita sambung kuliah mingguan kita. Untuk maklum tuan-tuan, kita ni dah 3 kali tuan kita sentuh bahas. Hari tu awal hari tu bab Isra Mi'raj, minggu lepas bab Sya'ban, dan hari ni pula bab Ramadan tuan. Jadi tuan, dan bab Ramadan ni saya ambil mula awal sebab kita ada lagi sekali lagi jumpa, lepas tu puasa tuan. Kita nak panggil dia dah kan, puasa dia tak tahu dah. Cuma apakah dalil, apakah hujah, apakah benda yang Nabi beritahu dalam Ramadan ni, apakah sunnahnya, tambah kita nak pulun dan sebagainya. Jadi kita boleh apakah tentang keutamaan puasa Ramadan 1442 yang mana kita tahun lepas tuan kita PKP, semayang di rumah, masing-masing itu imam tuan, tak boleh jadi imam pun, semayang di rumah jadi imam, bacalah surah apa pun, janji apa tu yang mudah yang kita hafal pakai jadi tuan. Cuma lepas ni tu kalau boleh kita tambah lagi hafazan kita tuan. Okey, yang pertama tuan-tuan, puasa Ramadan. Hari ni tarikh 18 Sya'ban. Tambah lagi 7 hari tuan, 25. Lepas tu kita ke puasa tuan. Okey, puasa Ramadan ni apakah dalil dia? Apakah hujah dia? Itu tentang dalil puasa Ramadan ni. Satu dalil surah Al-Baqarah. Allah sendiri beritahu kita. Allah beritahu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Rupa-rupanya tuan-tuan, kita puasa lah ni jangan duk heran pasal apa kita kena puasa. Rupa-rupanya orang sebelum kita ni, sebelum umat Nabi Muhammad dah ada puasa dah. Buktinya apa? Nabi kata apa? Kalau rajin, tiru puasa Nabi Daud. Sehari buka, sehari tutup. Sehari buka, sehari tutup. Ni puasa, esok buka. Tulat puasa, sebagainya pula tutup. Dia selang-selang. Kalau rajin, boleh puasa Nabi Daud. Nabi-Nabi lain pun ada puasa-puasa dia tuan-tuan. Macam-macam syariat lah. Cuma kita lah ni macam mana? Puasa bila terbitnya fajar tu, subuh tu dah start dah puasa. Sampai bila? Sampai maghrib. Azan saja maghrib kena buka. Ustaz, saya rajin lah ni, saya nak buka lepas Aisyah. Tak. Rajin lagu mana pun hang kena buka. Kalau rajin je nak, puasa hari-hari lain pula. Sunat Senin Khamis, puasa hari putih. Tu tempat dia. Nak puasa sampai 12 malam, bukan. Nabi ajak kita terbit saja matahari sampai terbenam matahari. Tu sebenarnya syariat kita puasa. Okey, dalil yang kedua tuan-tuan. Tadi Allah beritahu, ni Nabi pula beritahu. Jadi dalil hadis Bukhari dan Muslim, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'i zakat wal hajj was sawmi Ramadan. Islam dibangunkan atas 5 perkara, 5 asas, 5 tiang, 5 paksi dia. Iaitu yang pertama, mengucap kalimah la ilaha illallah. Itu syahadah lah, syahadah kita tu sendiri. Kemudian tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu yang pertama, kita masuk Islam. Kedua pula, kena aqimus solah. Nama Islam tapi tak semayang, tak jadi. Sama macam apa Mutusami, anak lelaki Maniam ke apa ke, mereka pun sama kan. Kalau kata baik, mereka pun baik kan, tapi mereka tak Islam. Kita Islam apa? Kena semayang. Kalau semayang, baru nama Islam. Jadi semayang ni benda yang pertama sekali akan dihisap di akhirat kelak. Bagus ke, rajin ke apa ke, solat dulu. Saya sedekah dulu 1 juta, 2 juta buat masjid. Tak. Semayang dulu.
Semayang clear, boleh kita tengok nanti sedekah ke, zakat ke, haji ke, umrah ke, hak tu dia kena berikut. Kalau semayang pun tak, hak lain lagi kalut. Kalau semayang clear, hak lain pun akan mudah tuan. Jadi pertama mengucap, kedua kena solat, ketiga keluar zakat. Keluar zakat, ada lebih Allah bagi rezeki, keluar zakat. Kita tak ada lebih, kita ni rezeki pun ngam-ngam, kadang-kadang tak cukup, kita terima zakat. Kenapa Islam mudah? Ada duit lebih, keluar zakat. Tak ada duit, kita terima zakat. Mudah kan. Kemudian menunaikan haji. Ni kita pergi haji. Ni tahun baru kita ni, Arab Saudi pun dia buka kuota 10,000 tambah untuk kuota haji. Tak tahulah macam mana kan. Bagi habis dulu puasa ni, tengok macam mana keadaan kan. Kemudian akhir sekali berpuasa di bulan Ramadan. Tajuk kita nak bincang ni lah, tentang lagi 2 minggu lagi kita nak puasa dah tuan. Okey, di mana kita? Lah ni kita duduk tak mana? Ustaz, kita duduk kat Masjid Al-Aziz lah, duduk sila apa ni? Tu kita lah. Keadaan kita ni tak mana kita lah ni tuan. Kita semak balik. Tetapi yang kita bimbang, kita senang dunia tetapi fakir amalan. Ini yang saya takut. Ramadan mari dalam keadaan kita sehat, tetapi kesehatan itu tidak diguna untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kesehatan yang kita ada ni, kita masih lagi menggunakannya untuk pergi ke sana ke sini, mundar-mandir, berjalan ke sana ke sini, pasar pagi, pasar Ramadan, habis tempat kita pergi. Tapi rumah-rumah Allah Ta'ala menjadi sakit lutut kita untuk sampai ke sana. Ini yang menakutkan kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri buka lorong seluas-luas. Kalau lebuh raya pak lain telah dibuka depan kita. Pecuk nak pecuk tak ke mana, sama neko sudah tidak ada. Tiba-tiba orang lain lari 140 km sejam. Ada yang 160, terbalik meter pun ada. Kita lari 60-70, gerbek ke tepi jalan. Apa sebab? Orang tanya. Dia kata pelat dia terbakar, tayar tak betul, enjin tak tahu. Di saat syaitan tidak ada, jangan kita tunjukkan saya lah ganti. Di saat syaitan dibelenggu, jangan kamu tunjuk ini kalau nak kena syaitan. Allah SWT buka lorong semuanya la'allakum tattaqun. Orang lain berlumba-lumba ke masjid, 5 waktu salat ke masjid, tak ada urusan Al-Quran. Tiba-tiba kita duduk tunggu di tepi jalan, duduk tunggu di stesen pak lagi, main tuduh botol lagi bulan Ramadan. Inilah orang yang kereta pelaknya kotor, minyak selenda kita. Kita macam mana tuan-tuan? Kereta kita elok tuan. Bukan kata kat luar tu. Tu kereta kita tu naik pergi kangak apa tu. Ni ibadah kita ni. Kereta kita nak pergi Ramadan ni macam mana? Dah sedih ke? Tukar tayar, overhaul, buh apa minyak, ataupun tengok ayak sebagainya, kan, buh filter sebagainya. Sebab apa? Nak sambut Ramadan ni. Macam mana keadaan kita ni? Ibadah kita ni. Orang lain pulun kan, puasa clear, sembahyang berjemaah di masjid, kan, lagi apa lagi? Sedekah sebagainya. Kita ni duk lena kan, kurang. Puasa juga. Puasa duk lena. Mayang tak? Mayang tak pun. Tanya abang puasa, dia nombor 1. Dia buka puasa, dia macam sebulan tak puasa, tak makan tu. Orang lain puasa juga. Tuan-tuan nampak bayangan. Jadi kita kata, tak mana kita berada lah ni. Jadi tuan, kita nak Ramadan kita ni penuh bermakna. Jaga semayang tu. Kebanyakan orang kita lah ni puasa bagus, tapi bila main semayang, dia kenyek. Kau pala semayang tak? Sat lagi lah. Tak guna tuan. Dia semayang dulu, puasa. Kita lah ni puasa pun nak semayang. Tak, dia terbalik. Dia kena semayang dulu, baru kita puasa. Semayang yang utama 5 waktu tu. Luar bulan puasa tu kena semayang. Tapi tak, main bulan puasa dia puasa saja, semayang tak. Bulan lain lagi lah tak semayang, kena betul balik. Semayang itu nombor 1. Baru dia akan jadi syarat sah puasa kita tu. Kalau kita tak semayang tuan, benda-benda lain tuan jadi rugi tuan, kosong tuan. Okey, yang kedua tuan, larangan berpuasa sehari 2 hari sebelum Ramadan. Ada dalil tuan. Nabi beritahu kita, jangan kita bila mai sehari 2 hari nak dekat puasa Ramadan, hujung Syaban ni kita puasa. Sebab dalil dia dari Abu Hurairah radhiyallahu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah seseorang di antara kalian berpuasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan, kecuali bagi seseorang yang terbiasa berpuasa, maka berpuasalah pada hari itu. Nampak kata tuan, sebab apa? Bila mai hujung-hujung Syaban ni, dia jadi hari-hari wah. Hari ni puasa tak puasa. Tengok kawan kita puasa, umur ni tak puasa. Esok ni puasa tak puasa, contohnya.
Ataupun kita orang ni 20 lepas puasa Syaban, mai Ramadan, terkalah dah. Puasa Syaban dia puasa banyak ni, seminggu 2 minggu. Mai puasa Ramadan dia pancit awal. Ada juga lagu tu. Cerita dia, kita puasa Syaban ni pada betul dah. Kalau sehari seminggu sekali, seminggu 2 hari, puasa hari putih sebagainya, ya sunnah Nabi beritahu, aku ni banyak puasa di bulan Syaban. Sebab apa? Pada bulan itu amalan diangkat jumpa Allah banyak di bulan Syaban. Sebab Nabi suka dalam keadaan berpuasa ketika amalan diangkat. Itu tuan. Kita pergi tuan. Contoh tuan, ni bila mai nak dekat puasa, tengok hilal. Hilal ni dia anak bagi anak bulan tuan. Tak mana ni tuan. Dalil dia, berpuasalah kalian apabila melihat hilal. Nampak hilal, nampak anak bulan, puasa. Dan berbukalah berhari raya, hari fitri. Kalian apabila melihat hilal. Nak puasa nanti pun 2-3 hari tu, 2 hari sebelum tu akan tengok anak bulan lah. Nampak puasa diumumkan esok ataupun lusa contoh. Tak nampak lagi, genapkan 30 Syaban, jadi puasa tu jatuh pada lusa contoh. Kalau nampak awal, jadi pakai kecil yang nampak tu. Nak raya pun 2 hari sebelum tu nak habis Ramadan tu akan tengok hilal balik. Nampak, kita kena raya esok tu. Kalau tak nampak, genapkan jadi 30 hari. Ini dalil dia. Dan jika hilal tertutup dari penglihatan kalian, maka sempurnakanlah, genapkan bilangan bulan Syaban itu jadi 30. Kita tengok, hujan ni, mai matahari pun, cuaca pun mendung, semua tempat macam tu, tak nampak anak bulan. Jadi kita genapkan jadi 30 hari. Itu dia punya punca kuasa dia. 30 hari tu maksimum. Kalau kurang pada tu, kalau nampak awal, kita puasa awal, atau kita raya pula awal tuan. Hadis Bukhari dan dari Abu Hurairah. Kita gambar tuan. Saya ni tu lama tuan ni, gambar ni tengok hilal Duli Yang Teramat Mulia Raja Perlis, Sungai Baru Perlis. Saya dulu wakil Jabatan Pendidikan, ni saya rasa saya dalam 8 tahun dah ni gambar ni. 8 ke 7 tahun. Ni di Sungai Baru kita lah. Tempat tengok hilal. Ni dia punya tempat dia. Ni gambar dia, suasana dia. Ni dia punya tempat hilal tu. Okey, kita pergi tuan. Okey, dalil yang kedua pula, diampun dosa-dosanya yang lalu. Bila mai puasa ni, Allah sayang kita, Allah ampun dosa kita. Apa dalilnya? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Hadis Abu Hurairah, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana iman, kerana Allah Ta'ala, dan hanya mengharap pahala dari Allah, dia kerana Allah, iman dia, dan dia nak ganjaran, nak pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dia nak pahala kerana Allah Ta'ala, dapat kan. Apa jadi? Dosa dia yang lepas Allah ampun. Bila? 2-3 tahun lepas, 10 tahun lepas, yang lepas-lepas tu Allah ampun. Tapi syarat mesti kena iman dan wahtisaban, kerana iman dan mengharap pahala daripada Allah. Ni puasa sebab apa ni? Tok Wan nak bagi RM10. Sehari 10, kena 30 hari 300 pasang cucu bongsu. Kan? Boleh duit kan? Tak dapat pahala apa. Contoh tu budak-budak lain cerita lah. Budak-budak ni kita bagi latih, nak bagi dia ganjaran. Kita bersama-sama takkan nak ambil duit kot kan. Jadi kita mesti nak iman tu, nak pahala daripada Allah. Kalau buat lagu tu, dapat apa? Allah buang dosa kita yang lepas. Hadis muttafaqun alaih. Dan kita kata apa? Hadis ini sahih. Bukhari pun sebut, Muslim pun sebut. Okey, yang kedua tuan. Gambar ni ada 2 jenis gambar. Saya ulang sikit lah. Gambar dia, orang yang mana yang sebelah kiri dan kanan ni, merah ni, dia merah ni bunyi jam 4.30 pagi bagi sahur. Dia tampak macam ni, dia lena kan, sahur tak bangkit pun. Nombor yang kuning ni, yang oren ni, dia makan sahur, dia pergi kerja, dia duduk lena ni. Zuhur, orang yang zuhur, dia duduk lena lagi, sambung lagi.
Orang pukul 3 petang habis main Lohor berjemaah, baca Quran sebenarnya. Dia bangkit tengok TV, mayang pun tak. Tapi buka puasa tu dia macam dia seorang puasa. Habis semua dibalut. Orang lain buat puasa, bagi makan pada orang, solat tarawih, dan malam pula bangkit tahajud lagi kan. Kalau kita ni dia tengok bola lagi kan. Tu cerita dia. Jadi abang kata Ramadan kita kali ni macam mana? Atas kita nak tahu. Kita orang yang A ke yang B tadi? Yang mana kita guna yang sepenuhnya Ramadan ni ke kita yang 2 kali ni? Sekadar pahala puasa kosong saja. Sembahyang tak tuan. Kita nak tuan, kita nak lebih baik daripada yang lepas. Anggaplah Ramadan tahun ni tuan, Ramadan kita yang terakhir. Apa kita akan rasa puluhnya kita nak puasa ni. Kukuk tahun depan tak ada dah. Kita ni Allah panggil. Memang tahun depan ada, kita aku tak ada. Tak apa tahun depan ada lagi. Tahun depan ada lagi, memang tahun depan tu ada. Kok kita yang tak ada tuan. Berapa ramai kawan kita tuan yang pi dah tuan. Yang mana yang sakit, yang demam, yang meninggal aksiden sebagainya. Ya Allah sayang mereka tuan. Okey, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Nampak bila main bulan puasa ni, pintu syurga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Apa dalil dia tuan? Iaitu iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, dibuka pintu syurga ni, wa uliqat abwabun nar, itu Allah tutup pula pintu neraka ni. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila bulan Ramadan tiba, mai bulan Ramadan, ni tak lama dah ni. Apabila bulan Ramadan tiba, semua pintu syurga dibuka dan tertutuplah semua pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Syaitan-syaitan ni diikat, ditambat, digari. Itu bahasa kita kan. Jadi nampak kata kalau kita baik bulan Ramadan, itulah kita yang betul. Kalau kita bulan puasa pun duk khonak, lagi khonak pada bulan lain, tu bukan iblis syaitan dah. Itulah kita kan. Kalau nak kenal orang tuan, tengok bulan puasa. Kalau baik dia, alhamdulillah memang betul dia tu baik sungguh. Jadi kalau bulan puasa pun 2 kali 5, 5 kali 2, tu bukan orang lain dah. Dia dah tu. Nafsu dia, perangai dia, tabiat dia, itulah diri kita yang sebenar. Nak tahu orang bila baik tak baik ni, tengok bulan puasa. Kalau bulan puasa dia bagus, bulan lain pun insya-Allah dia bagus. Kalau bulan puasa pun 2 kali 5 je, so bulan puasa iblis syaitan tak ada. Kalau bulan lain boleh kata, ni iblis hasut aku, tu aku jahat ulang ni. Tak, bulan puasa tuan, itu kita sendiri tuan. Jadi kita kena tengok balik, muhasabah balik kita macam mana untuk di bulan puasa ni. Okey, contoh tuan. Nasi ayam, tempe, ikan. Tak cukup ni. Tak boleh jadi ni. Banyak ni dia beli. Tak cukup, kena beli lagi. Pakcik, Assalamualaikum. Pakcik nak ke surau kan? Ni saya ada beli biskit. Terima kasih. Tak buka. Macam mana tuan? Dia beli tu pergi pasar Abang Ye, pasar ni lah Ramadan tu petang. Bila belilah 2-3 bungkus. Beli rumah. Oi, jiran beli 10 bungkus. Takkan aku beli 3 bungkus, patah balik tuan. Pergi beli tambah lagi. Sebab apa? Berlawan dengan jiran tuan. Yang jiran kita ni apa? Nak sedekah kat masjid, moreh ke buka puasa. Kan nampak tuan, jadi kita ni tengok atas nafsu kita. Kalau pergi pergi pasar apa, si pampat ke apa, pergi kangak ke, kalau pelih ke, kena tu lah kenyang dah. Kenyang apa? Kat rumah tu bini dah buat dah nasi ulam lah, macam-macam lah, sayur keladi clear dah, nak makan sekali. Jadi saja menilau pergi, bila menilau beli macam-macam. Nak makan apa? 2 orang je kat rumah, anak tak ada kan, dah duduk mengaji sebagainya. Jadi lagi tengok lauk, tengok aku tengok hang tok dalam bus sampah tuan. Jadi membazir tuan. Jadi cerita dia kita tengok balik. Nak beli banyak silakan, tapi kita sedekah ke orang, dapat pahala, itu yang lebih baik. Sebab siapa yang beri sedekah pada apa? Berbuka puasa pada jiran dia, orang lain yang berbuka, kita akan dapat pahala, semua pahala orang tu, tanpa kurang sikit pun pahala dia. Contoh, kita masak nasi, buat tepung talam, tepung mungkuih, ke apakah, bagi kat jiran sebelah. Ada berapa keluarga? Ada 5 anak beranak dia. Tiba-tiba dia makan makanan kita untuk buka puasa. 5 anak beranak mereka tu salin pahala masuk kat akaun kita, tanpa kurang pahala mereka. Pahala mereka puasa dapat kat mereka, tapi mereka makan makanan kita buka puasa tu salin kat kita. Bayangkan tuan. Kalau kita ada buat lok tuan, bagi 5 rumah ni, 5 buah rumah tuan, kita boleh salin pahala mereka masuk dalam akaun kita. Nampak tuan, sayangnya Allah pada kita, tapi kita tak buat apa lagu tu.
Hang aku lah. Bau tu dia sedapnya, sepedah ni. Saya bangun sebelah, bau saja kan. Tak sampai-sampai pun. Contoh, ya kan? Bulan puasa ni kita amal balik. Hidupkan yang mana yang Nabi ajak kita ni. Bukan kita nak curi pahala orang. Kita buat cara betul. Sedekah kat dia kan, bagi kat dia bagi balik. Tukar. Minggu ni, hari ni kita buat tepuk talam. Esok dia balas balik tepuk bungkus ke. Masing-masing dapat pahala tuan. Okey, dari yang lain. Dijauhkan api neraka. Apa dia tuan-tuan? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang hamba pun yang berpuasa satu hari di jalan Allah kecuali pada hari itu Allah akan jauhkan wajah dia, muka dia dari api neraka 70 tahun perjalanan. Satu hari kita puasa di jalan Allah, apa jadi? 70 tahun perjalanan Allah jauh api neraka. Puasa apa ni? Nabi tak habaq puasa wajib ke sunat. Nabi kata kita puasa sunat Isnin Khamis pun termasuk, puasa ganti pun termasuk, puasa wajib pun termasuk. Satu hari puasa di jalan Allah, Allah akan jauhkan muka kita daripada api neraka 70 tahun perjalanan. Bayangkan kita puasa tuan 30 hari bulan Ramadan kali dengan 70 tuan, berapa jarak dah api neraka jauh daripada kita. Ni tahun ni, tahun lepas tak kira lagi. Bayangkan kita lah umur 50. Katalah kita puasa dulu umur 25 baru start puasa. Sebelum tu duk hawak lagi, duk alik lagi. Katalah contohnya 25 tahun bayangkan kali dengan 70 tuan-tuan. 30 hari kali dengan 70 kan, bayangkan. Jadi banyaknya pahala kita, banyaknya jauhnya api neraka. Itu Allah sayang pada kita tuan. Okey, dari yang lain, barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka di antara dia dan neraka ada parit yang luasnya seperti langit dan bumi. Nampak kata di Tirmizi, kita puasa tuan sehari jalan Allah ni, api neraka tuan jauh dia parit antara langit dan bumi. Nampak kata banyaknya Allah sayang kita. Tapi kita yang tak mau pula untuk sayang diri kita sendiri tuan. Dua dalil yang kuat. Okey, dalil lagi tuan. Kita jadikan tahun ini adalah lebih baik daripada Rasulullah sudah. Maknanya siapa yang tak sempurna, tak lengkap, dia punya rukun Islam dia, inilah masa dia. Kerana Allah tak beri kepada semua orang. Ramadan esok hari bukan semua orang dapat. Ada anak kita lah mati dah tak dapat, duduk di alam barzah lah. Kita dan roh-roh pun dapat juga. Jadi ada peluang tau. Peluang ada di depan mata. Siapa-siapa yang tak solat tu bertaubatlah. Kerana awal-awal perkara yang ditanya kepada seorang hamba di dalam kubur nanti ialah sembahyang. Daripada hadis ni, siapa yang tidak sembahyang, ibadah lain sah tetapi tidak diterima. Kerana sesuatu itu tiang. Jadi sembahyang ini adalah diumpamakan sebagai satu bangunan atau rumah. Dia punya tapak tu adalah tanah. Itu kalimah syahadah. Kemudian letakkan tiang, baru letak tak dinding. Ada puasa, ada haji, ada zakat. Jadi kalau tiang tak ada, nak buat macam mana? Nak letak mana dinding? Nak letak atap tak boleh, kena tiang dulu. Sama ada rumah tu rumah rendah tak boleh, dia ada tiang lah. Kalau solat ni tiang agama, mesti solat tu. Dia nak puasa ni betul semayang tu, bergerak semayang tu, berjemaah solat tu buat tu, masuk waktu saja solat clear. Dan boleh solat jaga waktu, mai kat masjid pula lelaki-lelaki ni berjemaah di masjid. Kemudian baru kita main puasa dan yang lain-lain dan. Okey, pintu syurga Ar-Rayyan. Rupanya tuan-tuan, syurga ni ada banyak nama, ada banyak pintu. Dan salah satu pintunya nama Ar-Rayyan. Kalau tuan ada nama anak ke cucu ke sebagainya, Rayyan ni, raya ni nama Rayyan ni tak? Rayyan ni salah satu nama pintu syurga tuan. Apa dalil dia? Dari Sahal Sa'dan radhiyallahu, Rasulullah SAW bersabda, beliau sesungguhnya di syurga ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Pintu syurga ni ada banyak. Salah satu pintunya nama Ar-Rayyan. Pada hari kiamat kelak, orang-orang yang berpuasa akan masuk dari pintu ini. Siapa yang puasa di dunia ni, akhirat dia akan masuk pintu ni, nama Ar-Rayyan. Dan orang yang selain pada mereka yang tak puasa tak boleh masuk. Dia ni haji, dia ni zakat, dia ni semayang, tiba tak puasa, dia tak ada can nak masuk pintu Ar-Rayyan tadi. Pintu Ar-Rayyan tadi khas untuk orang yang berpuasa tuan. Penjaganya akan berkata, malaikat yang jaga pintu syurga Ar-Rayyan tadi, mana orang yang berpuasa? Aina shaimun? Mana orang yang berpuasa?
maka orang yang berpuasa akan berdiri, akan bangun, akan masuk ke pintu itu. Jadi orang yang puasa akan masuk seorang-seorang ke dalam pintu Ar-Rayyan tadi. Selain orang yang berpuasa tidak boleh masuk. Siapa yang tak puasa tak boleh. Sebab kita tuan, puasa kita buat, semayang kita buat, zakat kita buat, haji umrah kita buat semua. Akhirat nanti mana-mana pintu pun kita boleh masuk. Tiba-tiba kita ni semayang tak mayang, benda lain buat sedekah, haji bagus, tapi mai puasa dok pula, dan rugi. Jadi tuan, kita tak ada akses untuk semua pintu tadi. Jadi pintu Ar-Rayyan ni khas untuk orang yang puasa. Bila semuanya telah masuk, semua dah masuk pintu itu, maka akan ditutup dan tidak ada seorang pun selain mereka yang akan memasuki pintu Ar-Rayyan tadi. Kalau habis dah tuan-tuan, orang yang puasa ni tutup pintu tu. Siapa yang tak puasa tak boleh masuk. Ruginya kita tuan. Hadis muttafaqun alaih. Kita nak tuan, kita termasuk dalam golongan yang dapat syafaat yang mana pintu Ar-Rayyan ni tuan. Okey, lagi tuan, syurga Ar-Rayyan bagi suka berpuasa. Kata Nabi, sungguh di surga nanti ada satu pintu yang dinamakan dengan Ar-Rayyan, yang khusus hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang seringkali atau suka berpuasa. Memang hidupnya senang puasa. Ada yang ngejar puasa Senin, ada yang ngejar puasa Kamisnya, ada yang kemudian ngejar lagi dengan puasa Daud. Jadi hidupnya memang senang mengumpulkan ibadah. Biasanya yang paling terasa saat puasa, lapar atau haus? Pasti haus. Karena seorang ini senang puasa, dia menahan hausnya karena Allah, menahan dahaga karena Allah, segala yang dia lakukan karena Allah. Ini nanti pintunya manggil-manggil. Mana yang di dunianya yang suka puasa, tiba-tiba terbuka pintunya, mereka semua masuk. Ketika masuk itu ditutup langsung. Kenapa pintu itu disebut Ar-Rayyan? Karena mulai melewati pintu itu hilang semua dahaga, tidak akan pernah haus selama hidupnya lagi. Jadi siapa yang puasa tuan, masuk pintu Rayyan tu, dia tak rasa lapar selamanya tuan. Yang kata itu kelebihannya puasa, tapi itu orang yang rajin puasa. Tak kata puasa wajib yang Ramadan ni saja. Puasa Isnin, puasa Khamis, puasa hari putih, puasa Nabi Daud, sehari buka, sehari tutup pun Nabi ajak kita boleh contohi puasa Nabi Daud. Okey, contoh lagi tuan-tuan. Sunnah yang sahih tuan, bila saja azan kita berhenti buka puasa tak mana kita berada. Duduk dalam kereta ni, bawa kereta ni mana PKL, lepas tu daripada KL nak balik Perlis sampai area gurun tu masuk waktu. Nantilah sikit lagi bawa kereta juga sampai mana lu start pun nak buka puasa tak, nak buka segera. Dah ada ayak tuan, ada kurma ke apa yang ada, minum dulu. Sekali lagi nak balun nasi kandak ke, nasi biryani ke apa ke, tu cerita lain. Contoh dia azan saja kita berhenti untuk buka puasa. Kalau kereta tu ada berhenti kat atas highway tu, dua kereta tu sambil minum tu kan, sambil tu buka puasa minum ayak, minum buah kurma ke apa ke. Tak ada buah kurma, ayak pun jadi tuan. Tu sunnah Nabi ajak kita. Tak boleh kata nak kena berhenti, nak kena makan nasi baru kata buka puasa. Tak. Apa saja pun yang ada kita boleh makan, kita buka dahulu tuan. Itu sunnah Nabi ajak. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan, hati tergetar menampak kering rerumputan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Ini surau kan, timur makan bayang. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Tu kena ada siapa dia ni? Nak kereta tadi tu, dia nak kereta tadi, yang lolak dia ayak dia pacik kat motor dia. Tak apalah, tak minta maaf. Kan? Sampai tu orang berhenti buka puasa mayang. Dia mayang tak? Tak mayang kan? Buka puasa lemak, semayang tak buat. Time puasa tak sangka puasa. Makan ku nak ajak kawan kita ni makan. Tak apalah. Dia makan-makan, dia bubuh apa tu buah kurma tu atas motor dia pergi semayang. Habis-habis semayang tuan,
Kan depa tadi boleh balut pula kurma dah. Nampak tuan, panjang kita tuan. Nampak makanan kita tak mau share, tak apalah, kita beli. Yang pergi balun kena orang tu pasal apa? Nampak tuan. Itu panjang kita tuan. Hak orang kita lapang tuan, tapi hak kita tak mau bagi share. Itu panjang kita tuan. Sayang engkau tak Dengar lagu ni tuan, puasa tak ada apa tuan. Perangai tadi penting diri, semayang dah, buka puasa saja, rembat orang pula. Kita tak maulah lagu ni tuan. Okey, sahur barakah tuan. Sahur ni barakah. Apa dia barakah tuan? Okey, Rasulullah bersabda, bersahurlah kalian kerana pada santapan sahur itu ada keberkatan. Sahur ni tuan-tuan ada berkat. Kadang-kadang kita ni semalam makan murai dah pukul 10 malam lepas main tarawih. Lina-lina tu kita tak makan sahur tak apa, kuat lagi. Esok dah nak makan buka puasa pula. Tak, makan sahur tuan. Walaupun seteguk ayam pun dikira sahur. Buah kurma ke, makan nasi ke apakah, terpulang. Janji makan sahur. Sebab di sahur tu ada keberkatan, doa yang mustajab tuan, antaranya ketika sahur doa yang mustajab. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, bersahurlah kerana sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat keberkatan. Sahur ni walaupun benda tu minum air seteguk je pun sahur dah. Buah kurma sebiji ke, makan apa tak lalu ustaz, main malam-malam ni 3-4 pagi, tak, nama pun makan sahur sikit. Nabi tak abang balun lah makan banyak-banyak, tak ada. Sahur tak lalu makan nasi, minum air sejerik pun dikira dah sahur tuan. Jadi tuan pagi tuan, kok mana malas nak makan waktu pagi tu, awal pagi tu, minumlah air pun dikira sahur tuan. Contoh tuan, ni cucu betul kan. Tuan dia kata hang puasa sehari tu bagi RM1. 5 hari RM5. 30 hari RM30. Dia pun bangkit makan sahur tu lena kan, kejam betul. Janji boleh RM1 dia tak. Makan apa? Nasi dengan toyu. Makan jadi kan. Tuan-tuan buat lagu ni tuan. Bagi-bagi lena kan. Dia makan sahur ni. Lah dia terungkang tuan. Dia tak apalah cucu betul tuan. Tuan-tuan jangan buat peringat lagi no. Malu kan apa mak-mak kita tuan. Okey, kebaikan segera berbuka. Macam mana ni? Tadi suruh sahur. Bila mai buka puasa pula Nabi habaq kena berbuka pada waktu dia. Kebaikan segera berbuka. Apa dalil dia? Dari sahabat Sa'ad radhiyallahu, Rasulullah SAW bersabda, semua akan mendapat kebaikan ketika menyegerakan berbuka. Hadis muttafaqun alaih. Cerita dia tuan-tuan, bila masuk azan maghrib terus buka. Cerita dia jangan kita duduk tangguh. Setengah orang ni orang perempuan lah terutamanya. Tu masuk lok ke belakang ni, menantu balik semua dah, tu depan makan ni. Ni mak nak masuk nak pangat ni Ustaz. Orang azan ni dia tak buka lagi. Dah habis azan tak buka lagi. Orang dah habis makan dah, dia barulah nak mai. Buat. Cerita dia bila azan tadi, kita duk goreng lauk ke apa ni? Ambil ayat. Allah malakasumna wa bika amanah contohnya. Makan buka puasa tu habis selesai. Ayat sejerik tu kan. Kurma ke apa ke. Bukan kita nak kena balun nasi sepinggan ke, orang nak berbuka. Tak. Kita ambil sikit ayat sejerik ke, kurma ke, itu namanya berbuka. Segera berbuka. Ni dah habis setengah jam dah orang azan habis, barulah dia kalut mai. Mana ayat masa tangan mak ni baru nak makan ni. Tak, tu tak betul kan. Cerita dia segera akan buka pada waktu dia. Bila tadi? Azan tadi. Dan waktu terkabulnya doa di bulan Ramadan. Bila tu kan? Ada 3 waktu terkabulnya doa di bulan Ramadan. 3 waktu terkabulnya doa di bulan Ramadan. Raihlah keutamaan tersebut dengan terus memperbanyak doa. Pertama, waktu sahur. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pertama sekali waktu sahur, itu doa mustajab kan. Kita bangkit sahur tadi, minum sejerik ayam ke apa ke, kurma ke, kuantiti makan banyak sikit, tu cerita lain. Jadi kita nak ambil keberkatan tu dan kita berdoa sama tu, mustajab berdoa. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, siapa
saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Jadi tuan-tuan, setiap malam ni Allah turun langit dunia 1/3 terakhir. Bila ni? Tu tengok waktu Isya tuan, pukul 8, 8.40. Subuh esok pukul 6 suku, 6.10 kata. Tolak 3 waktu tu, 6.10 tolak 8.40 bagi 3. Tu akan dapat masa nanti 1/3 akhir malam tu, lebih kurang kita pukul 2.30, 3 pagi, 4.56 tu. Itu waktu yang mana? Waktu yang Allah turun langit dunia 1/3 terakhir. Siapa yang doa pada aku kabulkan. Siapa minta hajat akan aku berikan. Minta ampun akan aku ampunkan. Kita bangkit sahur tu sebelum subuh, itu termasuk waktu yang mustajab berdoa. Kita berdoa, tuan. Ajar rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan hadis di atas dengan berkata, doa dan istighfar di waktu sahur mudah untuk dikabulkan. Nampak tuan? Jadi banyak tuan. Istighfar tuan, doa ketika sahur, doa yang mustajab. 2. Saat berpuasa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Ketika kita puasa tu pun sepanjang tu, start subuh tu sampai maghrib tu, waktu pukul 10 pagi, 8 pagi, 12 tengah hari, 2 petang, 3, 5 petang, 6 petang, doa yang mustajab. Sepanjang kita puasa, kita panjangkan doa, tuan. Pemimpin yang adil dan doa orang yang terzalimi. Ni 3 jenis orang. Satu, doa orang yang berpuasa. Doa pemimpin yang adil, dia pemimpin yang betul, dia buat kerja betul, dia berdoa saja, mustajab. Ataupun yang ketiga ni, kita zalim orang, perkena orang, dia tu doa nanti, doa dia masin, doa dia mustajab. Kena berhati-hati. Kita duduk pedajai orang, duduk perkena orang, duduk anaya orang, jangan, tuan. Dia berdoa saja, mustajab doa dia, tuan. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, disunnahkan orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa demi urusan akhirat dan dunianya. Juga ia boleh berdoa untuk hajat yang ia inginkan. Begitu pula jangan lupa doa kebaikan untuk kaum muslimin secara umum. Doa lah apa-apa pun untuk kita, keluarga kita, sahabat handai kita, dan untuk umum, untuk kaum muslimin kita. 3. Ketika berbuka puasa, Nabi SAW bersabda yang artinya, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Pemimpin yang adil, orang yang berpuasa ketika ia berbuka, dan doa orang yang terzalimi. Tadi dalil ketika kita berpuasa. Yang ni ditambah ni ketika kita berbuka puasa pun mustajab doa kita, kan? Lantas, kenapa doa mudah dikabulkan ketika berbuka puasa? Jawabannya, karena orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri. Rumaisa. Kita dah lepas ni, tuan, kita main sahur, panjangkan doa. Ketika berpuasa, panjangkan doa. Dan ketika kita berbuka, panjangkan doa. Saya berhenti dekat ni, tuan. InsyaAllah minggu depan tu kita sambung lagi bab seterusnya sampai solat tarawih. Ustaz, solat tarawih tempat kita nak buat 11 ke 20 ke 20 berapa ke, kita bincang nanti. Pasal apa 11? Pasal apa 20 lebih? Bahkan kat luar sana, tuan, 30 lebih, 40 lebih pun ada, tuan. Kita bincang nanti main mana cerita dia. Dah sampai habis lah. Dan apa tu tajuk minggu depan, tuan. Kita nak tanya, tuan, tajuk ini berkaitan dengan puasa. Nak panggil enjin, tuan. Kita doa lah, mudah-mudahan kita sampai dengan Ramadan ni. Doa asal 2 minggu lagi ni, tak lama mana, tuan. Doa tu bagilah kita jumpa Ramadan, tuan. Allahumma balighna Ramadan. Bagi Allah kita jumpa kita Ramadan. Dan bukan jumpa saja, kita dan puasa dalamnya, kita munajat doa padanya, tuan. Wallahu alam. Ada tanya, tuan, untuk tajuk ni? Kalau saya berhenti dulu, insyaAllah. Dan kita ajak lah minggu depan ni, kita ajak ramai-ramai sikit, kita perangat nak perangat berita Ramadan ni, tentang tajuk Ramadan bahagian 2 tu, insyaAllah. Lepas saya berhenti dulu, insyaAllah. Ada tanya, tuan? Kau ada tanya? Tak ada, no? Subhanakallahumma bihamdika, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.